Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan 7 yang bertajuk Sumbang Mahram. Okey, Sumbang Mahram membawa maksud melakukan hubungan seksual atau melakukan perbuatan zina antara ahli keluarga atau sesiapa sahaja yang diharamkan mereka untuk berkahwin. Sebagai contoh, mereka ini diharamkan berkahwin kerana mempunyai pertalian darah ataupun berketurunan. Sebagai contoh, ibu bapa saudara, datuk nenek dan sebagainya. Sumbang mahram ini telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa. Okey. Sumbang mahram ini dilabelkan oleh masyarakat Melayu sebagai haruan makan anak. Hal ini kerana terjadi banyak kes iaitu bapa kandung sendiri tergamak untuk merogol anak kandung mereka sendiri. Okey, kes sumbang mahram berlaku peningkatan daripada tahun 2000 hingga 2003, iaitu dengan jumlah sebanyak 919 kes. Menurut laporan daripada akhbar bernama pada tahun 2018 menunjukkan kes seorang bapa saudara merogol anak saudaranya sendiri yang berumur 10 tahun di hotel. Ini menunjukkan bahawa sumbang mahram itu adalah perbuatan terkutuk mengikut masyarakat Melayu. Sumbang mahram ini dibicarakan di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, iaitu di bawah Seksyen 376A dan 376B Kanun Keseksaan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai latar belakang agensi yang berkaitan dengan isu sumbang mahram mengikut situasi kes. Antaranya adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Pulau Pinang. Secara asasnya, Majlis Agama Islam Pulau Pinang telah ditubuhkan secara rasmi pada 15 April 1959 setelah Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang meluluskan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam pada tahun 1959. Terusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ditubuhkan pada bulan April 1946 dan objektif penubuhannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan. Akhir sekali, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Tujuan utama penubuhan jabatan ini adalah untuk menguruskan program kesihatan melalui perancangan strategik, pengurusan dan pembagian sumber yang wajar, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti. Seterusnya, kemahiran yang perlu ada bagi pekerja khidmat manusia. Antaranya adalah kemahiran interpersonal, mendengar, serta komunikasi yang baik dalam lisan dan tulisan. Hal ini untuk memastikan pekerja khidmat manusia lebih cekap dalam merekodkan sesuatu informasi dan maklumat yang diterima. Selain itu, kapasiti untuk bekerja dengan baik dalam sesuatu kumpulan kecil dan persekitaran kooperatif juga merupakan kemahiran yang perlu ada bagi pekerja khidmat manusia. Hal ini bagi memastikan dalam budaya pekerjaan sebenar, seorang pekerja khidmat manusia akan bekerja dalam persekitaran yang terdiri daripada pelbagai latar belakang profesion dan kumpulan. Di samping itu, pekerja khidmat manusia juga perlu berupaya untuk mengetepikan prasangka dan kepercayaan peribadi serta peka terhadap kepercayaan orang lain. Hal ini adalah penting kerana setiap individu adalah unik dan berbeza. Pekerja khidmat manusia perlulah menunjukkan sikap terbuka untuk belajar dan mendengar sudut pandangan yang berbeza tanpa memperlekehkan atau menolak kepercayaan orang lain. Kepada rakan-rakan saya, nama saya Muhammad Nazir bin Surya. Saya akan menerangkan tentang kepelbagaian. Kepelbagaian adalah asas di mana bidang perkhidmatan manusia didasarkan dengan memberikan sokongan dan perkhidmatan kepada orang yang memerlukan. Perkhidmatan manusia membantu semua orang meraihkan dan menerima perbezaan. Terdapat beberapa cara bagi mengatasi masalah sumbang mahram. Yang pertama ialah memberikan pendidikan keibubapaan. Memberikan pendidikan keibubapaan merupakan salah satu sokongan yang tepat kerana ibu bapa merupakan individu yang sangat rapat dengan anak mereka
Dalam situasi kes remaja yang berusia 17 tahun perlu mendapat bimbingan daripada ibu bapa mereka secukupnya bagi mengelakkan berlakunya kes sumbang mahram. Selain itu, menangani masalah ini juga adalah dengan meningkatkan program-program ke arah pendidikan keibubapaan dari masa ke semasa di semua peringkat. Ini boleh diterapkan melalui program yang direncanakan seperti kursus-kursus tertentu atau melalui penyertaan media massa. Yang kedua adalah menguatkuasakan undang-undang. Bagi langkah yang telah diambil untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian-kejadian yang menggambarkan keruntuhan akhlak ini daripada berlaku keprihatinan kerajaan dalam soal ini begitu serius dengan pindaan Seksyen 367 Kanun Kejaksaan, iaitu untuk jenayah sumbang mahram dan perlu diselaraskan hukuman di semua negeri. Kerajaan dilihat tidak akan betul langsung sama sekali tak ada orang yang melakukan kejadian ini, jenayah ini. Yang ketiga adalah laporan daripada mangsa. Bagi menangani jenayah ini adalah dengan mangsa itu sendiri membuat laporan kejadian ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ini kerana jika kejadian ini dilaporkan, maka tindakan akan diambil ke atas pelaku sumbang mahram dan kejadian ini tidak akan berulang lagi. Ramai mangsa tidak melaporkan kejadian yang berlaku kerana diancam oleh pelaku jenayah tersebut. Yang keempat adalah peranan media massa. Peranan media massa dan juga kempen dari pihak yang bertanggungjawab adalah penting. Media massa harus memainkan peranan agar massa akan mengetahui cara-cara yang terbaik atau tempat-tempat yang sepatutnya massa dapat pembelaan. Perlu didedahkan bahawa kejadian tersebut bukan kesalahan mangsa dan mereka harus bertanggungjawab untuk melaporkan kejadian tersebut. Kesimpulannya, kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai masalah yang diberi kesan yang serius, termasuklah sumbang mahram. Ini menunjukkan walaupun manusia itu dicipta dengan sebaik-sebaik kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat segelintir manusia seringkali mereka melakukan kesilapan. Sekian, terima kasih. Bagi proses pula, proses terdapat 9 proses, iaitu yang pertama adalah proses pengenalpastian dan jangkauan pelanggan yang akan dilakukan oleh pegawai khidmat manusia, iaitu pegawai khidmat manusia akan mengenal pasti masalah dan kes yang dihadapi oleh klien mereka. Okey, proses yang kedua adalah penilaian dan diagnosis individu dan juga keluarga. Penilaian dilakukan kepada klien itu sendiri dan juga keluarga mereka untuk mengenal pasti apa punca masalah sebenar yang berlaku. Proses yang seterusnya, yang ketiga, adalah proses perancangan dan pengenalan sumber. Proses ini pegawai khidmat manusia merancang untuk dirujuk kepada sumber sedia ada ataupun sumber yang dapat membantu klien tersebut. Proses keempat pula adalah proses pegawai khidmat masyarakat akan menghubungkan pelanggan kepada sumber yang diperlukan, iaitu pegawai khidmat masyarakat akan menyalurkan maklumat kepada klien di mana sumber yang dapat membantu mereka. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan 5 proses ataupun langkah sebelum menamatkan sesi perkhidmatan berkaitan kes sumbang mahram. Yang pertama adalah pelaksanaan dan penyelarasan perkhidmatan, yang membawa maksud pekerja khidmat manusia harus memastikan segala sumber disalurkan kepada klien. Dan ia juga selaras dengan National Organization for Human Services 2011 yang menerangkan bahawa pekerja khidmat manusia harus menukarkan plan into action, yang bermaksud setiap rancangan harus diselaraskan dan juga harus dilaksanakan selaras dengan matlamat yang telah dibuat dengan klien. Yang kedua adalah pemantauan penyampaian perkhidmatan. Profesor Dr. Baharudin Aris 1993 menegaskan bahawa pemantauan harus melibatkan golongan ataupun individu yang berkepentingan, khususnya mangsa dan ahli keluarga mangsa yang merujuk pada kes sumbang mahram. Beliau ataupun ahli keluarga harus dilibatkan dalam pemantauan ini. Sehubungan dengan itu, pekerja khidmat manusia juga harus mendapatkan maklum balas daripada
pihak-pihak ataupun agensi yang terlibat dalam membantu mengatasi masalah sumbang mahram ini, seperti pihak hospital, JKM, dan juga jabatan agama. Proses yang ketiga adalah advokasi untuk mendapatkan perkhidmatan. Khususnya, pekerja khidmat manusia harus membuat perbincangan ataupun negosiasi bersama pihak-pihak yang mempunyai autoriti ataupun kuasa bagi mengatasi kes ataupun masalah sumbang mahram ini. Lead Zelferner 1997 menegaskan bahwa advokasi adalah tanggung jawab seorang pekerja khidmat manusia untuk mendapatkan hak dan keperluan klien, termasuklah keperluan dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kebajikan. Proses yang keempat, penilaian. Dalam manual sistem pengurusan kes kerja sosial Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2017 menjelaskan bahwa penilaian perlu dibuat oleh pekerja khidmat manusia untuk melihat sejauh mana matlamat telah dicapai bersama klien dan sejauh mana intervensi ataupun perkhidmatan itu berkesan ke atas diri klien itu sendiri. National Association of Social Worker juga menegaskan bahwa pekerja khidmat manusia harus memberi khidmat yang baik dan berkesan kepada klien dengan membuat penilaian sebelum membuat penamatan. Proses yang kelima adalah penamatan dan susulan. Oke. Dalam memberi perkhidmatan kepada manusia, penamatan dan susulan ini adalah penting bagi memastikan perkhidmatan itu berjalan dengan lancar dan berkesan. Penamatan dibuat sekiranya klien telah meningkatkan kefungsian sosial mereka dan menunjukkan perubahan yang positif. Dan susulan pula adalah tindakan ataupun rancangan pada masa akan datang yang diberikan kepada klien sekiranya klien itu memerlukan bantuan sokongan pada masa. Antara peranan yang dimainkan oleh pekerja khidmat manusia ialah advokator. Peranan sebagai advokator memperlihatkan pekerja khidmat manusia membela dan memenangi hak mangsa sumbang mahram dalam pembicaraan dengan tujuan untuk membela ketidakadilan terhadap mangsa. Sebagai contoh, pekerja khidmat manusia mengenal pasti terhadap akta-akta bagi membela nasib mangsa sumbang mahram. Peranan pekerja khidmat manusia yang kedua adalah sebagai kaunselor. Peranan sebagai kaunselor memperlihatkan pekerja khidmat manusia memberikan kaunseling psikologi kepada mangsa. Perkara ini dapat dilihat dalam konteks kaunselor JKM yang membantu mangsa atau klien menghadapi tekanan yang dialami oleh mereka. Kaunselor boleh menggunakan Cognitive Behavioral Therapy ataupun CBT untuk membantu klien menghadapi emosi tekanan yang dialami oleh mereka. Selain itu, pekerja khidmat manusia juga berperanan sebagai educator yang mana mereka menyalurkan maklumat kepada pesakit, mangsa ataupun klien. Peranan ini dapat dilihat melalui pekerja sosial perubatan yang berperanan menyalurkan maklumat mengenai penyakit, ubat-ubatan dan jargon perubatan kepada pesakit atau mangsa. Peranan yang seterusnya ialah peranan penjaga ataupun caregiver. Peranan sebagai penjaga ataupun caregiver boleh dilihat di mana-mana hospital, iaitu sebagai jururawat. Peranan pekerja khidmat manusia selaku jururawat itu melakukan rawatan susulan kepada pesakit di mana-mana hospital. Terdapat juga bidang khusus iaitu jururawat kesihatan mental yang membantu mangsa ataupun klien menghadapi atau menjaga kesihatan mental mereka serta mereka melakukan pemantauan terhadap klien atau pesakit. Kesimpulannya, berkaitan kes sumbang mahram ini, pekerja khidmat manusia harus memainkan peranan yang penting dan proaktif bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien, sama ada dari segi sokongan emosi, fizikal ataupun kebajikan. Pekerja khidmat manusia juga harus bijak dan mahir dalam memainkan peranan untuk memastikan setiap perkhidmatan dan sumber-sumber yang diberikan pada klien itu dapat membantu mereka mengangkat ataupun meningkatkan kefungsian sosial mereka. Sekian, terima kasih.